Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopat Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Terkini amaran keras daripada Datuk Seri Mat Sabu ya berkaitan dengan pelampau kuasa. Katanya jangan bagi pelampau kuasa ya negara kita ini. Kerana saya percaya kenyataan ini ya pastinya ya tertuju kepada pihak yang hanya mementingkan kuasa, wang ringgit dan juga jawatan semata-mata, bukannya untuk rakyat tetapi untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama apakah sebenar yang dinyatakan oleh Datuk Seri Mat Sabu ya berkaitan dengan isu ini, dan juga sedikit komen daripada pemimpin nombor 1 DAP yaitu YB Anthony Loh. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, saya ingin membawakan anda apakah yang dimaksudkan oleh Mat Sabu. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti ya maksud ya kenyataan ataupun amaran keras daripada Mat Sabu. Katanya jangan bagi pelampau kuasai negara kita. Itu antara kenyataan panas daripada Datuk Seri Mat Sabu, sahabat-sahabat semua. Katanya perpaduan yang dibina di negara ini perlu terus utuh agar sebarang bentuk ekstremisme yang boleh menjejaskan keharmonian antara kaum dan agama dapat dielakkan. Justru Presiden Amanah Muhammad Sabu berkata, kemenangan wakil calon kerajaan perpaduan dalam dua PRK pilihan raya kecil PRK pada 9 September ini disifatkan sebagai penting, tegas Muhammad yang juga Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Ia juga bagi menyekat kemarahan puak pelampau agama dan juga kaum. Tambah lagi, kemenangan calon wakil kerajaan ini penting kerana kita tidak mahu golongan pelampau kaum atau pelampau agama menguasai keadaan ataupun pentadbiran negara. Kita lihat di beberapa negara Islam lain yang telah musnah dan hancur sehingga mengakibatkan rakyatnya susah dan miskin, ya, porak-poranda dan sebagainya. Jadi kita tidak mahu adu domba luar. Sebaliknya kita bina perpaduan antara kaum. Ini antaranya melalui kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini. Ketika berucap dalam ceramah Pakatan Harapan di Wisma DAP Muar Taman Sike malam tadi. Hadir bersama ialah pengurusi Pakatan Harapan Terengganu Raja Kamarul Barin Shah, Ahli Parlimen Kuala Selangor Datuk Zulkifli Ahmad dan juga Ahli Parlimen Bakri Tan Hong Ping. Isu kaum bukan masalah negara. Sementara itu, ketika berucap di pentas yang sama, Setiausaha Agung DAP Anthony Loh menegaskan soal hubungan antara kaum ini bukanlah menjadi masalah kepada rakyat. Sebaliknya, Loh berkata masalah yang dihadapi negara ketika ini adalah politik daripada puak pelampau. Hari ini kita punya satu isu, bukan isu perkauman, bukan isu antara Melayu dengan Cina atau India. Hari ini masalahnya bukan soal hubungan antara kaum antara Melayu, Cina dan India, tetapi masalah kita ialah ada puak-puak yang mengamalkan politik melampau, politik ekstrim yang akan memecah belahkan negara kita, katanya. Justru Loh berkata, dia mengingatkan pihak yang cenderung yang memainkan isu berbau 3R, yaitu raja, agama dan kaum, tidak mengadu domba soal kaum di negara ini. Katanya, tak payah bermusuhan di antara satu sama lain. Kita tidak masalah duduk bersama Melayu, ya, Cina dan juga India duduk bersama berpuluh tahun ini tiada menjadi masalah. Cina bukan musuh kepada Melayu dan Melayu juga bukan musuh kepada orang India dan Cina. Kita sama-sama rakyat Malaysia, kata Anthony Loh. Bagi memastikan perpaduan yang ada di dalam negara ini kekal utuh, Loh mengingatkan pentingnya untuk pengundi di dua kawasan pilihan raya kali ini, yaitu di Parlimen Pulai dan juga Dun Simpang Jeram untuk keluar mengundi. Katanya undi pada 9 September ini bukan sahaja memilih seorang wakil rakyat. Memilih seorang wakil rakyat adalah tanggungjawab, tetapi apa yang lebih penting adalah memilih halatuju negara. Ya, kita hanya ada satu pilihan, yaitu memilih untuk memastikan negara kita terus bersatu padu, mengamalkan politik bekerjasama. Bilang kaum, satu masyarakat mazmum adalah pilihan kepada rakyat Malaysia, katanya lagi. Tambah Loh lagi, pengundi juga perlu keluar mengundi bagi memilih halatuju negara. Ya, jalan ekstrim bukan pilihan kita. Jalan pemikiran sempit bukan pilihan kita. Politik perkauman bukan pilihan kita. Kita hanya ada satu pilihan, yaitu menjayakan projek perpaduan. Ini menjayakan kerajaan perpaduan bermaksud menjayakan masyarakat mazmum di negara kita. Jadi, katanya lagi, PRK kali ini ialah nak memastikan
bahwa hala tuju politik negara kekal politik sederhana. Kekal politik berbagai kaum kerana PH bersama dengan BN kita punya politik adalah berbagai kaum katanya. Dalam pada itu Setiausaha Agung Amanah Hatta Ramli menyatakan ya keyakinan bahwa dengan kemenangan calon wakil kerajaan dalam 2 PRK kali ini akan dapat menutup mulut pembangkang yang berusaha mahu menghancurkan demokrasi dan kerajaan yang ada pada hari ini. Katanya kerja mereka tak lain adalah nak jatuhkan kerajaan. Ya, kita baru nak mula bangun semula selepas pelbagai episod dalam negara. Kita baru nak bentuk kerajaan. Baru 9 bulan mentadbir diganggu tanpa henti katanya. Tetapi percayalah, kalau kita menangkan saudara Nazri Abdul Rahman di Simpang Jaram dan Suhaizat Kayat di Pulai, kita akan tutup mulut pembangkang-pembangkang ini. Mereka tidak lagi boleh mengatakan mereka mahu menjatuhkan kerajaan katanya. Jelas satu lagi, usaha berterusan pihak pembangkang untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada juga adalah satu kesalahan politik yang sepatutnya tidak boleh dibenarkan. Ya, kita tidak boleh jatuhkan kerajaan melalui pilihan raya, bukan sepanjang masa. Kalau begitu kita tidak akan berhenti berlawan. Jadi kita perlu bersatu. Kita nak perpaduan dan inilah kerajaan perpaduan yang telah dibina katanya. Biar kita mentadbir cukup 5 tahun kemudian buat penilaian. Kita bebas untuk memilih sekali lagi untuk 5 tahun yang akan datang. Nak bawa Abdul Hadi ke Muhyiddin ke, tapi biarkan kerajaan sedia dah laksana tanggungjawab dan kita nilai kemudian tegasnya. PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jaram diadakan berikutan kematian penyandang kedua-dua kerusi tersebut, yaitu Datuk Seri Salahuddin Ayub pada 23 Julai yang lepas. Jadi Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jaram pada 9 September ini masing-masing bakal menyaksikan saingan 3 penjuru antara calon PH Perikatan Nasional dan juga calon bebas. Bagi Parlimen Pulai, bekas Speaker Dewan Undangan Negeri Johor Suhaizan dan juga dari PH akan berdepan dengan Zulkifli Jaafar dari PN dan Samsudin Muhammad Fauzi calon bebas yang akan menggunakan simbol kunci. Di Simpang Jaram, Nazri yang merupakan timbalan Kota Amanah Kawasan Bakri bersaing dengan calon PN yaitu Jawatan Kuasa PAS Pusat Dr. Muhammad Mazri Yahya dan calon bebas yang juga ahli perniagaan S. Jagannathan. Jadi sahabat semua, ini antara peringatan ya daripada 2 pemimpin utama yaitu Datuk Seri Mat Sabu dan juga YB Anthony Loh ya, pemimpin utama ya di dalam Parti Amanah dan juga Parti DAP. Jadi jelas ya apa yang mereka katakan pada pandangan saya juga setuju dengan kenyataan ini supaya pihak pelampau ini didiamkan ya di dalam parlimen ataupun PRK ini, khususnya di Parlimen Pulai dan juga Dun Simpang Jaram. Karena kita tahu saban hari mereka meroyan, saban hari ya mereka mau menjatuhkan kerajaan. Kononnya kerajaan perpaduan Malaysia Madani akan runtuh, kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jatuh, ya ditukar Perdana Menteri baru pada bulan Ogos ini. Tapi sehingga hari ini sahabat-sahabat semua, hari ini sudah masuk 2 hari bulan September. Ya, apa yang mereka katakan semua itu adalah satu penipuan, tidak berlaku dan semua itu hanya satu membina persepsi kononnya. Ya, mereka boleh menjadi kerajaan. Mereka membuat satu harapan palsu kepada penyokong-penyokong mereka untuk mengundi mereka. Hakikatnya sahabat semua, walaupun kalah sebenarnya perkara ini tidak akan mengubah kerajaan perpaduan ini akan tetap menjadi kerajaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap akan menjadi Perdana Menteri. Tapi dengan kerakusan, dengan kebiadaban mereka sanggup melakukan apa sahaja sehingga memainkan isu sentimen 3 hari ini. Dan yang paling biadab lagi adalah apabila mereka menggunakan ataupun campur adukan isu raja-raja ya di dalam ceramah-ceramah mereka. Sehingga hari ini pemimpin-pemimpin mereka seperti Mahathir, seperti Hadi Awang, seperti Sanusi, ya telah pun disiasat. Ada juga yang telah didakwah seperti Sanusi yang memperlekeh dan juga menghina yang di Pertuan Agong dan juga Sultan Selangor. Beginikah pemimpin yang kita mau pilih sahabat-sahabat semua? Dari parti ini kan ya pemimpin yang kita mau, sedangkan mereka kononnya memperjuangkan Islam, memperjuangkan bangsa, agama dan sebagainya. Tapi apa yang kita lihat, jelas perjuangan mereka bukanlah perjuangan rakyat, tapi perjuangan mereka hanyalah untuk mendapatkan kuasa, untuk ya mendapat jawatan, mungkin juga uang ringgit. Itu pandangan saya sahabat-sahabat semua. Bagaimana pula dengan Anda? Jadi Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhema
Jangan menjadi seperti walan-walantit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih. Ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di atas Gunung Kinabalu. Jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, kapak pencangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tuk dadah tanya selera. Sekian saya daripada Alright Channel. Kita berjumpa lagi. Sekian. Bye-bye.